Assalamualaikum guys, welcome back to Voicy. So pada episod kali ni, sis nak sharekan dengan korang dengan kisah legenda hantu Jepun yang paling menyeramkan mengikut kepercayaan negara Jepun. Guys, selalunya kita sering ulaskan tentang kisah-kisah legenda hantu yang ada dekat Malaysia dan juga dekat Indonesia. So pada episod kali ni, sis nak sharekan dengan korang kisah-kisah legenda hantu yang berada dekat negara Jepun pula guys. So macam mana hantu dia? So jom kita start. Tapi sebelum tu kita akan tukar lampu mood, lampu kita jadi mood seram macam biasa. So 1, 2, 3 start. Guys, setengah orang Jepun ni dia takut berjalan berseorangan pada waktu malam guys, sebab dia percaya yang hantu ni akan mengintai pada waktu gelap. So dekat Jepun ni dia ada dua jenis hantu, iaitu yurei. Yurei ni dia manusia yang mati dan dia jadi hantu, dan juga yokai. Yokai ni roh mitos yang dijadikan sebahagian daripada cerita rakyat negara Jepun. So hantu ni guys, dia menghantui dekat merata-rata tempat dekat negara Jepun guys. Daripada kawasan sungai-sungai sampailah kawasan pergunungan dan juga jalan-jalan bandar yang ada dekat negara Jepun. Guys, bermula dari abad ke-8, roh-roh ni pertama kali muncul dalam Kojiki, iaitu catatan awal tentang mitologi dekat Jepun. So sejak daripada tu guys, yurei dengan yokai ni dia kerap muncul dalam seni tradisional dekat negara Jepun ni, seperti ukiyo, iaitu ukiran kayu tradisional dekat negara Jepun sehingga ke hari ini. Sesetengah daripadanya guys dilihat sebagai ikon budaya popular dekat negara Jepun, seperti manga, dan juga kemudian dia dihasilkan sebagai anime seperti Gegege no Kitaro, yang keistimewaan wataknya adalah yokai. Dan kalau korang perasan dekat Astro Ceria dia ada tajuk cerita kartun tu adalah Yokai Watch. Dalam Yokai Watch dia macam-macam bentuk hantu negara Jepun kat dalam cerita tu. So kalau korang nak tengok, boleh tengok dekat Astro Ceria. Guys, tanpa buang masa, jom kita pergi ke legenda hantu pertama dekat Jepun ni, iaitu Kuchisake Onna. Kuchisake Onna ni atau wanita mulut terkoyak ni guys, dia adalah yurei moden yang dikatakan sangat jahat. Menurut legenda guys, waktu Kuchisake Onna ni dia masih hidup, dia ni dihukum oleh suami dia sebab dia berlaku curang dan juga dia melakukan perzinaan. So disebabkan marah dengan tindakan Kuchisake Onna ni guys, suami dia dikatakan menghiris mulut Kuchisake Onna ni terbuka daripada satu telinga sampailah ke telinga yang satu lagi ni. Hantu Kuchisake Onna ni dia akan muncul sebagai wanita yang cantik sambil memakai topeng muka dan memegang senjata tajam iaitu gunting guys. Dan dia akan muncul dekati manusia pada waktu malam dan dia akan tanyakan soalan watashi kiri, bermaksud cantik tak saya. So kalau korang cakap tidak, dia akan bunuh korang dengan serta-merta, dan kalau korang cakap ya, dia akan tanggalkan topi muka dia dan dia akan menghiris mulut korang. So dia punya kisah ni lebih kurang situasi dia kalah lawan kalah. Maksudnya kalau korang cakap ya pun korang kena bunuh, cakap tak pun korang kena bunuh. So itulah salah satu legenda hantu Jepun ni guys. Guys, kita pergi kepada kisah legenda yang kedua, iaitu Yuki Onna. Yuki Onna ni dia adalah seorang wanita cantik dengan kulit dia putih dan juga dia mempunyai rambut yang panjang dan dia suka berjalan-jalan di tengah musim sejuk. Dekat Jepun kan dia ada banyak musim kan, dia ada musim luruh, musim sejuk, musim bunga. So Yuki Onna ni dia suka berjalan dekat waktu-waktu musim sejuk. Kalau dia berjalan dekat salji guys, tapak kaki dia tak akan muncul. So korang tak akan nampak tapak kaki dia kat situ. Dan sebahagian besar cerita Yuki Onna ni dia berasal dari wilayah bersalji dekat utara di Jepun. Dan beberapa versi, dia ni adalah pontianak salji yang menyedut jiwa mangsa-mangsa dia. Dan dalam versi yang lain juga, dia ni guna kecantikan gaib dia ni untuk pikat lelaki-lelaki lemah dan biarkan mereka membeku sehingga mereka mati guys. Guys, yang ketiga adalah Chochi Obake. Chochi Obake ni adalah hantu tanglong. Menurut kepercayaan dekat Jepun ni, hantu tanglong ni dia tak mempunyai niat jahat seperti yokai-yokai yang lain yang diceritakan tadi. So hantu tanglong ni dia hanya menipu dan dia suka menakut-nakutkan manusia. Guys, ciri-ciri hantu tanglong ni dia suka menjelirkan lidah dia yang besar tu dan dia akan ketawa terbahak-bahak untuk takutkan manusia. Guys, menurut legenda, tanglong ni biasanya boleh berubah menjadi yokai
lain ni telah digunakan selama hampir 100 tahun. Dan legenda ni berasal dari kepercayaan agama Jepun sendiri, iaitu Shinto kuno yang percaya semua objek dan juga benda mati ni dia punya roh. Dia termasuklah ada payung, manusia sendiri, juga benda-benda yang tak hidup ni juga dia orang percaya yang mereka juga ada roh. Okey guys, yang keempat adalah Joroguma atau hantu labah-labah. Okey, hantu labah-labah ni dia berdasarkan kepada labah-labah penenun berbola emas. Okey, legenda menceritakan apabila seekor labah-labah ni dia mencapai usia dia 400 tahun, okey, dia akan berubah menjadi Joroguma. Joroguma ni dia sering digambarkan sebagai wanita cantik yang berkaki laba-laba serta dia dikelilingi dengan kerangka mangsa dia. Menurut kepercayaan Jepun, Joroguma ni dia gunakan bahagian tubuh manusia untuk dia menggoda lelaki untuk pulang ke rumah mereka, dan mangsa dia tadi dia akan makan secara perlahan-lahan. So itu adalah kepercayaan dekat negara Jepun. Okey guys, yang kelima adalah Gashado Kuro. Okey, legenda Jepun dia menceritakan bahawa Gashado Kuro ni dia adalah tulang-tulang orang yang tak bernasib baik yang telah mati. Okey, yokai yang berbentuk macam ni dia ada dekat tempat-tempat macam dekat kampung-kampung. Okey, nak dijadikan cerita guys, kewujudan Gashado Kuro ni adalah disebabkan mayatnya tidak dikebumi. Okey, oleh sebab tu roh dan juga tulang-tulang ni tadi dia akan bergabung dan dia akan menghasilkan satu kerangka yang besar, sekitar lebih kurang 15 kali ganda daripada manusia yang normal. Okey, dan yokai ni dia dapat dilihat pada ukiran tradisional iaitu Takeyasha The Witch and the Skeleton Spectre yang dicetak ke atas kad pos, bendera, t-shirt dan sejak penghasilannya pada tahun 1844. Okey, yang terakhir guys, iaitu yang keenam adalah Kappa. Okey, Kappa ni dia adalah kepercayaan dalam agama dekat Jepun ni serta dalam sejarah dan juga budaya di Jepun. Malah terdapat juga sushi yang dimakan bersempena dengan kappa yang dipanggil kappa maki atau cucumber roll. Okey guys, makhluk ni dia seperti manusia yang ada cengkerang seperti penyu dan kulit dia hijau bersisik, dan dia ada sebuah piring dekat atas kepala dia ni untuk dia isi air setiap masa untuk dia teruskan kehidupan dia. Okey, kappa ni dia dikatakan tinggal dekat sungai-sungai, dekat tasik dan juga dekat laluan air yang ada dekat Jepun ni guys. Dan kappa ni juga dikatakan suka memakan timun dan sangat meminati usus mentah manusia. Pelik ya, hantu suka makan timun. Okay guys, itu adalah 6 kisah legenda hantu dekat negara Jepun ni. Hantu dekat Jepun ni dia ada banyak lagi kisah-kisah legenda dia, tapi apa yang saya kumpulkan tadi adalah semuanya tentang legenda-legenda yang popular dekat negara Jepun. Secara kesimpulannya, legenda-legenda ni adalah menurut kepercayaan negara Jepun. So sharekan pada korang ni semata-mata untuk kita mengetahui tentang budaya dan juga kepercayaan agama negara lain yang ada dekat seluruh dunia ni, supaya kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Okay guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa tekan button like, komen, subscribe dan juga like guys. Dan juga jangan lupa untuk tekan notifikasi, okay, butang loceng yang dekat butang sebelah subscribe tu untuk korang dapatkan video yang terbaru daripada Voices. Dan jangan lupa ikuti Instagram Voices yang ada kat sini guys. Okay, ikut ramai-ramai supaya korang boleh sharekan pengalaman korang ataupun korang nak bertanya apa-apa dekat Instagram tu. Okay guys, episod sampai di sini saja dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. So, saya Sis. Assalamualaikum.